Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan teruskan lagi program Budaya Quran kita pada pagi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala hari ini telah insyaAllah genap 7 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan puasa kita, walaupun kita berada dalam fasa PKP, insyaAllah ibadah ini tetap sama sebagaimana puasa-puasa yang terdahulu, dan kita doakan agar ibadah ini adalah yang terbaik berbanding yang dahulu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan membaca surah Al-Isra ayat 50 hingga 58, muka surat 287. Marilah kita sama-sama memulakan program Budaya Quran kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab, dan kita sedekahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia, yang telah kembali ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka, mudah-mudahan roh mereka ditempatkan bersama golongan yang beriman dan golongan solihin, insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan sebelum itu, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk daftar di SPL KPM sebagaimana yang telah diterangkan pada minggu lepas. Ada 2 cara. Cara yang pertama iaitu dengan imbas kod QR di hadapan, ataupun dengan klik pautan yang terdapat di bawah tajuk video di YouTube, insya-Allah. Jadi kita sama-sama akan memulakan baca surah Al-Isra ayat 50 hingga 58, muka surat 287. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا. Katakanlah wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Ini lafaz yang diucapkan kepada mereka yang musyrikin. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
Atau jadilah lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu, yang sukar hidupnya, iaitu maka Allah berkuasa menghidupkannya. Mereka pula bertanya, siapakah yang akan mengembalikan kita semula? Katakanlah, ialah Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Maka mereka akan anggukkan kepala ataupun menggelingkan kepala kepadamu, wahai Muhammad, sambil bertanya secara mengejek, bila berlakunya? Katakanlah, wahai Muhammad, dipercayai akan berlaku tidak lama lagi. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnun illa bithtum illa qalila. Ingatlah akan hari ia menyuruh kamu, lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya, dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal dalam kubur hanya sebentar. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzaghu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka, iaitu yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhan kamu lebih mengetahui akan keadaan kamu. Jika ia kehendaki, ia akan memberi rahmat kepada kamu. Atau jika ia kehendaki, ia akan menyeksa kamu. Dan kami tidak mengutuskan kamu kepada mereka, wahai Muhammad, sebagai wakil yang menguasai urusan mereka. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sesebahagian nabi-nabi atas sebahagian yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.
Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik, serukanlah orang-orang yang kamu dakwa yang boleh memberi pertolongan selain dari Allah. Maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada kamu dan tidak dapat memindahkannya. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan, mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan berbuat ibadat. Sekalipun orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan rahmatnya dan gerun takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah perkara yang semestinya ditakuti. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Dan tiada sebuah negeri pun melainkan kami akan membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa yang berat. Yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada pagi ini kita telah pun dapat membaca beberapa ayat di muka surat 287. Ya, mudah-mudahan kita dapat tadabbur, kita dapat meneruskan aktiviti tahsin Al-Quran, dan selepas itu kita akan melihat kepada tafsir Al-Quran insya-Allah. Dan untuk tahsin Al-Quran ataupun aspek tajwid, kita akan mulakan kepada beberapa ayat. Antaranya ialah ayat yang ke-51. Yang pertama sekali ialah tentang sebutan huruf kaf. Au khalqam mimma yakburu. Yakburu. Sebutan kaf ada sifat di situ, hams, ak, ik, uk. Jadi di sini sebutannya yakburu. Tidak boleh dimatikan begitu saja, yakburu. Sebutan yang tepat ialah ada sebutan yang keluar sedikit ataupun terlepas sedikit daripada tertahannya suara ataupun sebutan yakburu. Baik, itu satu. Yang kedua, ayat yang sama 51, iaitu pada ayat wa yaquluna matahu. Asalnya huwa, kita wakafkan di sini. Maka waw ini walaupun berbaris tetapi dimatikan, dan di sini kita baca secara mad asli dua harakat. Wa yaquluna matahu. Jadi bukannya dimatikan dalam bentuk wa yaquluna mata huwa. Kalau kita sebut huwa, seolah-olah kita nak wasal, nak sambung dengan bacaan berikutnya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, tentang tahsin Al-Quran ataupun tajwid ayat yang ke-52. Ini berkaitan dengan idgham ataupun salah satu daripada hukum-hukum yang terdapat dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Dan di sini fokus kita ialah pada kalimat illa bithum, iaitu nun mati, selepasnya ada lam bertanda sabdu. Dari segi bacaan kita telah pun dipermudahkan sebab nun kosong. Apabila nun kosong ini, sebenarnya nun itu adalah nun yang bertanda mati. Inilah dia kelebihan apabila kita menguasai rasam Osmani. Ada maklumat kenapa nun itu kosong dan kenapa pula ada nun yang memang ada tanda mati jelas tertulis di atas nun ini. Yang ada tanda mati jelas tertulis di atas nun itu menunjukkan kepada bacaan secara izhar, iaitu nun mati bertemu dengan 6 huruf izhar, alif ha, ain ha, ghin kha. Dan ini satu contoh berkait dengan salah satu daripada hukum-hukum yang berkait dengan nun mati, iaitu hukum idgham. Bunyi nun dimasukkan ke dalam bunyi lam. Dan idgham di sini ialah idgham bila gunnah. Idgham yang tidak disusuli dengan dengung. Bunyi nun masuk terus kepada alif, masuk ke nun terus masuk ke dalam bunyi lam. Illam, illa, tidak ada dengung. Kalau ada dengung, itu adalah idgham al-ghunnah, yang dengungnya dengan kadar 2 harakat, iaitu apabila nun bertemu dengan 4 huruf, mim, nun, wawiyah. Baik, ini adalah idgham bila ghunnah, iaitu memasukkan idgham bila tanpa ghunnah, dengung. Selain daripada lam, ada satu lagi huruf idgham bila ghunnah, itu huruf ra. Baik, seterusnya tentang tajwid ayat yang ke-53, kita dapati ada 2 huruf yang sama. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris dan bersabdu. Ini di bawah tajuk idgham juga, sebab huruf yang pertama ini dimasukkan sebutannya, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Wa qul, wa qul, wa qul. Baik. Dan ini adalah idgham mutamathilain, iaitu apabila 2 huruf yang sama bertemu. Dan ini juga kita boleh lihat dalam hukum tajwid di bawah tajuk mim mati, iaitu apabila mim bertemu dengan mim. Konsepnya sama, mim yang pertama mati dan mim yang kedua ialah berbaris dan bersabdu. Dan ini adalah di bawah tajuk idgham yang ada 3 jenis di situ: idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Dan di sini apabila 2 huruf yang sama, maka ia dinamakan idgham mutamasilain, iaitu idgham memasukkan, mutamasilain kenapa? 2 huruf yang sama, mutamasilain. Okey, baik. Kemudian hukum tajwid berikutnya ialah ayat yang ke-55, iaitu pada bacaan walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Kita lihat di sini dad ada baris ba'din, tetapi baris ini berfungsi sekiranya kita wasal dengan ayat berikutnya. Tetapi di sini kita wakaf, kita berhenti, maka dad perlu dimatikan bacaannya. Tetapi tidak boleh kita abaikan, walaupun ia dimatikan, kita mengabaikan sebutan ini, maka kita kena bersedia. Apabila sebut ba', lidah kita bersedia dalam kedudukan atau posisi nak menyebut huruf dad. Ala ba'. Ketika ini, sekarang ini, lidah berada di geraham, sebab bersedia nak menyebut huruf dad. Kemudian tuan-tuan, okey, itu sahaja tentang tajwid. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit maklumat tentang tahsin Al-Quran ataupun tentang tajwid tadi, bacaan kita semakin baik dan menepati serta lengkap hak-hak setiap huruf. Itu yang dikatakan sebagai konsep tajwid. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan
tafsir Al-Quran. Kita telah membaca beberapa ayat sebagaimana bacaan-bacaan sebelum ini, dan untuk tafsir Al-Quran pada hari ini perbahasannya ada dua perbahasan utama, iaitu pertama sekali tentang keingkaran golongan musyrikin terhadap hari kebangkitan. Ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala tentang perbahasan ini bermula ayat 49 sehingga ayat 52. Sebab itu saya paparkan juga di sini ayat 49 yang telah kita bacakan pada minggu lepas. Jadi perbahasan ini ialah tentang apa? Keingkaran atau penafian golongan musyrikin mengenai hari kebangkitan dan bagaimana cara untuk mematahkan hujah-hujah ataupun alasan-alasan mereka. Baik. Di sini pertama ada 3 persoalan yang mereka ataupun golongan musyrikin tampilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali soalannya adalah duduk di ayat yang ke-49. Mereka tanya, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, kita akan dibangkitkan dengan kejadian yang baru? Mereka tak percaya ni. Mereka sangka bila mati, mati je lah. Dah masuk kubur, tanam ataupun apa sahaja bentuk pengurusan kematian, selesai. Pada sangkaan mereka. Sekarang ni mereka persoalkan, boleh ke ni? Kita nak dibangkitkan semula, dah reput, dah hancur. Dengan satu kejadian yang baru. Baik. Kemudian ini sebenarnya bukanlah pernyataan ini ada dalam surah Al-Isra ayat 49 sahaja. Allah nyatakan juga dalam ayat ataupun surah An-Nazi'at ayat yang 10 hingga 12. Kata Allah Ta'ala, yaqulun inna lamarduduna fil hafirah idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Cantik ayat tu susunannya. Yang bermaksud mereka yang ingkar berkata, sesungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Mereka persoalkan. Sama macam yang ini. Mereka persoalkan lagi. Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Jadi mereka kata lagi secara mengejek, kalau berlaku yang macam tu, sudah tentu kembalinya kita. Ini satu perkara yang merugikan. Jadi mereka persoalkan hari kebangkitan yang menjadi sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini respon dan bagaimana Allah menjawab kepada persoalan mereka ialah dengan satu bentuk sindiran. Qul kunu hijaratan aw hadida. Allah kata kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, kalau kamu tak mau jadi manusia yang matinya macam itu, jadilah kamu batu atau besi. Konon-konon bila dah jadi batu ataupun besi ni, seolah-olah macam sukar untuk dibangkitkan semula. Maklum je lah, batu keras, besi keras. Ini sebagai tempelak, sindiran, ataupun satu kata-kata yang cukup tegas terhadap golongan musyrikin yang mempertikaikan kekuasaan Allah Ta'ala tentang hari kebangkitan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain daripada surah An-Nazi'at tentang keadaan ini yang kita perlu yakini, Allah nyatakan juga dalam surah Yasin yang kita sering baca malam Jumaat, kita baca hari-hari yang lain, kita baca ketika dalam keadaan kesusahan atau masa-masa yang lapang. Itu terdapat dalam surah Yasin ayat 78 hingga 79. Firman Allah Ta'ala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi yang bermaksud, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Ni kata musyrikin.
Katakanlah ini kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai untuk menjawab pertikaian mereka ini, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakan pada awal lagi kewujudan. Macam mana mereka boleh lahir, Allah boleh cipta, macam itulah juga mereka akan mati, Allah boleh buat, dan mereka akan bangkit semula, Allah boleh buat. Macam mereka dilahirkan awal-awal dahulu. Kalau itu pun mereka tak boleh nak fahami, inilah dia, keluar ayat 50 ni. Tuan-tuan. Baik. Kemudian selain daripada tempelak kepada dua bentuk makhluk, iaitu batu ataupun besi ini, Allah bagi lagi sindiran yang lain, iaitu pada ayat yang ke-51. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Kalaulah tak dijadikan kamu itu batu, kononnya akan susah dibangkitkan, ataupun besi, konon akan susah nak dibangkitkan. Kamu pilih nak jadi yang apa? Kata Allah, ini sebagai satu nada yang cukup marah, cukup tegas terhadap mereka yang cukup tak nak dengar, tak nak memahami, tak nak menerima hakikat bahawa Allah Maha Berkuasa membangkitkan kita kali kedua di hari akhirat. Jadi pilih untuk menunjukkan satu lagi dalam nada yang lain bahawa kita memang tidak ada kemampuan apa-apa. Kita ini makhluk yang hina sebenarnya. Itulah hakikat sebenar daripada ayat ini. Okey, selesai satu persoalan. Persoalan yang kedua mereka bangkitkan ialah dalam ayat ini, fasayaquluna may yu'iduna. Soalan mereka, pertikaian mereka, may yu'iduna. Okey. Kalau kita dibangkitkan, soalannya, siapa yang bangkitkan kita ni? Tu dia. Mereka sekali lagi menunjukkan kedegilan dalam menafikan kekuasaan Allah Ta'ala. Siapa? Jadi jawablah, wahai Muhammad, allazi fatarakum awwala marrah. Itu dia. Iaitu Allah lah yang akan membangkitkan semua manusia, iaitu yang menjadikan kamu pada mulanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yasin dan juga surah An-Nazi'at. Jadi perlambangan-perlambangan, perumpamaan-perumpamaan dijadikan sebagai satu gaya bahasa, sebagai satu cara, satu uslub untuk memperkukuhkan kenyataan demi kenyataan, supaya manusia ini mudah memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sebahagiannya beriman, tetapi ramai juga yang engkar kepada hakikat keimanan kepada hari kebangkitan ini. Malah mereka ini bukan sahaja memperlekehkan persoalan hari kebangkitan ini. Bila dah dijelaskan Allah akan bangkitkan mereka sebagaimana mereka dilahirkan di awal dahulu, mereka ini menggeleng-gelengkan kepala. Artinya mengejek-ngejek. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Mereka sambil-sambil mempersoalkan untuk buat yang kali ketiga. Okey. Pertama, mereka pertikaikan tentang adakah berlaku hari kebangkitan. Kedua, mereka pertikaikan siapa yang nak bangkitkan. Ketiga, mereka pertikaikan pula mata huwa. Okey, baik. Mereka kata, kalau macam tu, bila nak berlaku tu? Seolah-olah macam tak berlaku dalam tempoh yang terdekat. Kata Allah, katakanlah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, asa ayyakuna qariba. Iaitu berlakunya hari tersebut, saat tersebut ialah dipercayai akan berlaku tidak lama lagi.
Jangan ingat dekat, jangan ingat lambat lagi. Nak jadi kematian, nak jadi hari kiamat. Ini semua adalah amat mudah bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 27, firman Ta'ala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang menciptakan makhluk, kemudian Allah lah yang menghidupkan semula, kemudian dialah juga, itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enteng belaka. Jadi ada 3 persoalan dan ada 3 cara jawapan yang diberikan oleh Ta'ala, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi perkara ini juga dilihat seolah-olah mereka ini menyangka lambat lagi. Sebenarnya adalah dekat. Dan dekat ini sebenarnya dinyatakan juga dalam beberapa situasi. Antaranya dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Disebut ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tempoh dekat itu melainkan sekadar satu petang ataupun pagi sahaja. Itu dia. Ini berkait dengan hari kebangkitan. Nak berlaku tu tak perlu lama pun, sebagaimana sangkaan mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, surah Taha ayat 104. Kata Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauman. Disebut dalam tempoh yang amat singkat dengan kalimat yauman. Ataupun dalam surah lain, surah Rum ayat 55. Kata Allah, wa yauma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Dengan lafaz singkat itu dinyatakan dalam bentuk ghaira sa'ah, melainkan sekadar 1 saat sahaja. Subhanallah. Allah Maha berkuasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain, Nabi juga ada menyatakan bahawa tempoh yang singkat ini, satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, juga hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, wa'istu ana wa sa'atu kahatain. Aku ini dibangkitkan, antara dibangkitkan dengan berlakunya hari kebangkitan ini, seperti ini dia, Nabi tunjuk kahatain, iaitu antara jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya sangat dekat. Ini sebenarnya menyebut satu isyarat kepada kita, jangan kita melengah-lengahkan waktu untuk meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masa cukup pantas. Diam tak diam, duduk tak duduk. Sebagaimana tag hari ini, duduk rumah, dah hari ke-7 kita berpuasa hari ini. Diam tak diam, masuk minggu kedua berpuasa. Masuk raya Aidilfitri dan sebagainya. Masuk umur 60 dan nak bersara sahabat kita. Masuk umur sekian dan wallahu alam, macam-macam lagi yang terjadi. Dan hari ini juga disebabkan virus ini, angka kematian di seluruh dunia sudah mencapai satu angka yang cukup membesar dan menggerunkan dalam tempoh yang singkat. Bermula awal tahun hingga bulan saat ini. Itu kita katakan lambat lagi. Sebenarnya amat singkat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Dalam hal ini
untuk kita menyampaikan kebenaran kepada golongan musyrikin ataupun sesiapa sahaja yang masih lagi menafikan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah mengajar kepada kita satu akhlak. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Iaitu katakanlah kepada mereka yang masih lagi tidak beriman kepada Allah ini dengan cara, dengan pendekatan, dengan kaedah yang ahsan, yang paling baik. Jadi selain daripada ayat yang kita baca hari ini berkaitan dengan akidah, Allah terapkan juga pada masa yang sama kaedah berdakwah. Kalau kita pilih cara yang lain, Allah peringatkan dalam ayat yang sama, inna syaitana yanzaghu bainahum. Maka kita telah pun terikut cara syaitan. Dan syaitan itu sebenarnya adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi pilihlah cara yang terbaik yang telah Allah ajarkan kepada kita sebagaimana dalam ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hal ini sebenarnya berkait dengan beberapa uslub atau pendekatan ataupun strategi menyampaikan wahyu isi kandungan Al-Quran ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia dengan berbagai cara. Yang ini kita boleh berujuk kepada satu ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Firman Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Seru atau berdakwah untuk jalan Allah ini dengan cara yang hikmah, satu. Ataupun yang kedua, nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Iaitu berbincang, berbahas, berdebat dengan cara yang paling baik. Yang ini. Yang ini yang kita nak tekankan di sini iaitu mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ataupun dengan ungkapan yang lain, kalimat yang lain, mujadalah, perbahasan, perdebatan, perbincangan. Sebagaimana yang berlaku tadi, ada 3 perbualan, 3 persoalan dan ada 3 respon, jawapan daripada Allah Ta'ala, ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah dalam bentuk mujadalah. Dan kita nak fokus sedikit tentang mujadalah ini. Selain pada dalil tadi, surah An-Nahl ayat 125, dalil yang kedua kita telah pun baca sebentar tadi, ayat 54. Ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kita dah lihat banyak contoh-contoh dialog-dialog dalam YouTube, contohnya sama ada di negara kita, di tempat lain. Alhamdulillah, syukur. Ramai pendakwah menggunakan kaedah ini dalam berbicara soal agama, soal ketuhanan, soal kebenaran kepada mereka supaya hati-hati mereka ini mudah untuk dilembutkan. Kalau kita pilih cara yang lain, cara yang tidak berhak, tidak tepat dengan panduan Islam, maka kita telah pun terikut jejak-jejak panduan ikutan syaitan, la'anatullah. Baik, berkait dengan mujadalah tadi, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ianya bermaksud menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, satu kamus Arab, ianya adalah satu perdebatan, perbahasan, perbincangan ataupun perbantahan. Dan ini juga boleh dilihat dalam kamus Dewan. Jadi sebenarnya di sini apabila kita bahaskan tentang mujadalah ini, ianya ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah al-khusum min al-hujaj wal barahin. Iaitu satu bentuk mujadalah yang berpaksikan kepada hujah-hujah, disertakan dengan dalil-dalil. Sebagai contoh dalam ayat-ayat Quran yang telah kita bacakan tadi. Ada dalil, ada contoh, ada perumpamaan untuk menguatkan penyampaian kita, isi kandungan yang hendak kita sampaikan. Jadi manhaj ini penting kerana sifat semula jadi manusia yang suka bantah. Bila ajak, sebahagian yang terima, sebahagian membantah.
Maka bagi berdepan dengan golongan yang suka membantah ini, kita perlukan kepada bentuk mujadalah, iaitu bentuk ini. Al-khusum min hujaj wal barahin. Bentuk yang kedua ialah hiwar, perbualan. Contoh yang mudah telah pun kita lihat tadi dalam ayat yang telah kita baca ataupun terjemahan yang telah kita bacakan. Perbualan. Ada soal, ada jawab, ada soalan, ada jawapan. Itu yang kedua. Dan ini sebenarnya boleh kita lihat dalam banyak contoh sirah Nabawiyah, sebagaimana mujadalah Nabi Ibrahim dengan Allah SWT dalam surah Baqarah ayat 260, menggunakan pendekatan hiwar, dialog. Hiwar ini bermaksud dialog. Dan bentuk yang ketiga ialah al-jidal al-batil, iaitu perdebatan, perbahasan yang tidak elok, yang membawa kepada kerosakan. Ini sering digunakan oleh golongan orientalis, oleh golongan kafirin yang memang telah membenci Islam, gunakan kaedah ini untuk mempengaruhi sasaran. Tak kurang juga bila mereka menggunakan kaedah ini, ramai terpengaruh disebabkan kejahilan kita sendiri tentang agama kita sendiri. Bagaimana satu contoh, mereka memperdebatkan soal Nabi Muhammad SAW kahwin ramai, sedangkan dalam Al-Quran mereka kata hanya membenarkan 4 saja paling ramai. Tapi kenapa Nabi sampai 12? Mereka perdebatkan. Kita pula jahil, akhirnya terpengaruh, terikut. Ini adalah al-jidal al-batil, iaitu perdebatan perbahasan yang merosakkan. Kita kena hati-hati dengan dakwah yang sumpama ini, yang menimbulkan keraguan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya tentang mujadalah ini ada beberapa jenis. Ada mujadalah yang terpuji, mahmudah. Ada mujadalah yang dicela, mazmumah. Lihat kepada niat dan cara. Yang terpuji ini sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan, ataupun yang dalam surah Al-Isra yang kita bacakan tadi. Ini yang terbaik kalau kita akur sebagaimana panduan yang terdapat dalam Al-Quran dan juga contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada itu, dalam ayat yang lain, firman Ta'ala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu bermujadalah, berdebat, berbahas dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi sudah ada dalil di sini untuk menuntut kepada kita agar apabila bermujadalah, berdebat, berbahas tentang kebenaran bersama dengan mereka yang belum menerima hidayah, iaitu menggunakan pendekatan ahsan, yang terbaik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita lihat dalam sirah Nabi, kita lihat dalam pencapaian pendakwah-pendakwah yang hebat, pendakwah-pendakwah yang sama ada berada di baris hadapan ataupun baris belakang. Apabila mereka menggunakan kaedah ini, impaknya cukup berkesan. Contoh, ustaz kita yang sekarang ini namanya disebut-sebut kerana beliau dan juga pasukannya berusaha untuk membantu golongan yang susah. Pendekatannya ialah ahsan. Berapa ramai yang telah pun memeluk Islam dalam program beliau dan juga pasukannya. Alhamdulillah. Kita sokong, kita turut sama berdoa agar usaha-usaha beliau ini sentiasa
berterusan dan mendapat taufik dan hidayah daripada Ta'ala. Kalau tanya kepada kita, berapa ramai pula yang telah kita Islamkan? Ini persoalan, insya-Allah. Baik. Yang kedua ialah jenis mujadalah yang tercela. Tentulah lawan kepada ahsan tadi. Namun begitu ada dalil, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 4. Kata Allah Ta'ala, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka janganlah pulang balik dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Ini yang dikatakan mujadalah yang tercela. Ataupun dalam sumber yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 5. Wajadilu bil batili liyudhidu bihil haqqa fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Dan mereka yang membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan kebatilan, kerana itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Jadi pastikan satu ketika nanti kita akan mungkin berdepan dengan situasi seperti ini, yang perlukan bermujadalah, maka pilihan kita ialah satu, ahsan, dengan cara yang cukup terpuji dan terbaik. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi tentang mujadalah ini, iaitu contoh-contoh penggunaan mujadalah di dalam Al-Quran. Ada nyatakan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi berdakwah kepada bapanya menggunakan bahasa yang lembut, mendoakan keselamatan bapanya. Nabi bermujadalah dengan penyembah berhala. Nabi berdakwah pada masa waktu yang sesuai. Nabi berjaya menimbulkan persoalan dan keraguan kepada mereka supaya mereka berfikir sendiri. Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah cakrawala, berhujah menggunakan logik akal. Sebab itu di sini ada dalil akli, ada dalil naqli. Keduanya kita gunakan, kita garap sekali, digunakan dalam mengangkat kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang telah pun ditunjuk oleh banyak ustaz, alim ulama seperti Ustaz Dr. Zakir Naik contohnya dan lain-lain. Dan juga contoh Nabi Ibrahim bermujadalah dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengemukakan hujah dengan logik pemikiran. Selain daripada Nabi Ibrahim, contoh yang ada dalam Al-Quran adalah contoh mujadalah Nabi Nuh alaihissalam. Di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang ahsan, yang terbaik. Begitu juga dengan contoh yang terdapat yang berkaitan dengan mujadalah Nabi Musa alaihissalam, yang kita boleh lihat melalui mukjizat Nabi menggunakan tongkat. Jadi ini semua adalah mujadalah yang sebagai inspirasi kepada kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan, khususnya ketika menyeru berdakwah kepada mereka, kepada manusia mengenai kebenaran. Sebab Islam ini agama fitrah, maka kita gunakan cara fitrah, iaitu cara yang terbaik. Fitrah manusia sukakan benda-benda yang baik. Mana ada manusia yang suka benda yang tak baik? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dalam hal ini, beberapa panduan apabila kita menggunakan pendekatan mujadalah ini. Pertama sekali ialah pastikan kita tidak merendah-rendahkan, kita tidak menghina kumpulan sasaran yang kita berdebat, yang kita berbincang. Jangan jatuhkan harga diri mereka, kerana tujuan mujadalah yang dinyatakan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala ini dengan cara yang paling baik bukan nak mencari kemenangan,
Itu kena ingat, bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mengangkat kebenaran supaya mereka mudah faham. Kedua, iaitu kita ini sebagai da'i, walaupun tak masuk da'i yang dalam televisyen, kita sebagai pendakwah ni, tak rasmi ni, kita kena memahami matlamat perbincangan, iaitu semata-mata untuk menyerlahkan kebenaran yang ianya berkait dengan fitrah kepada seluruh umat manusia. Itu kena disematkan dalam setiap diri kita, kerana kita ini adalah Muslim dan setiap Muslim adalah juga da'i yang tak rasmi. Ketiga, kita ini ataupun pendakwah tetap menampakkan penghargaan kepada kumpulan sasaran. Sama ada berjaya ataupun tidak, maka pastikan tampilkan penghargaan, takziz, peneguhan. Sebab harga diri itu merupakan suatu perkara amat bernilai dalam kehidupan seseorang. Sama ada cara perbuatan, sentuhan. Masa PKP ini memang tak boleh lah. Cara lisan, puji. Cuba lihat pendakwah-pendakwah yang berjaya sebagai model kepada kita. Dan keempat, kaedahnya ataupun panduannya ataupun adabnya, para pendakwah ini perlu berani berhadapan dengan sesiapa sahaja, sama ada peringkat bawah atau peringkat sama level atau peringkat atas nama kebenaran. Contoh Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, contoh Nabi Musa dengan Fir'aun, dan contoh Nabi Muhammad SAW dengan pembesar musyrikin Makkah. Berani. Dan berani ni pula ada 3 level. Kalau berani, guna cara tangan, kuasa. Kalau kurang berani, guna cara lisan. Tapi kalau kurang lagi, zahirkan dalam hati. Itulah adhaful iman, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ni. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya kita atau para pendakwah, sama ada rasmi atau tidak rasmi, harus bijak dalam menggunakan gaya bahasa yang sesuai apabila berhadapan dengan golongan sasaran. Kita lihat contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Taif. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan musyrikin Makkah di kota Makkah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib. Dan banyak lagi. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain dengan kumpulan-kumpulan sasaran mereka. Masing-masing ada gaya bahasa, uslub yang tersendiri sesuai dengan golongan sasaran. Dan peringkat-peringkatnya telah pun nyatakan tadi. Bil hikmah yang pertama, dan yang kedua mau'izatil hasanah, dan yang ketiga mujadalah billati hiya ahsan. Dan seterusnya ialah kita pendakwah yang mengajak kepada kebenaran ini harus juga berfikiran positif, selain daripada selalu berdoa supaya usaha dakwah kita disambut dan diterima oleh semua pihak. Contoh paling unggul sirah nabawiyah kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Always, sentiasa, daiman berfikiran positif. Walaupun berdepan dengan keadaan sukar, hatta sampai dicederakan oleh musuh ketika itu. Dan masa yang sama berdoa kepada Allah agar mereka diberikan taufik dan hidayah. Ini penting. Dan seterusnya tuan-tuan, selain daripada berfikiran positif, para pendakwah perlulah menambah ilmu pengetahuan, tambahkan lagi ilmu kemahiran supaya dapat menajamkan lagi hujah-hujah akal, hujah-hujah naqli
agar tidak kehabisan idea ketika berdebat. Subhanallah, Allah telah hadiahkan kepada kita untuk hari ini seorang manusia yang bernama Dr. Zakir Naik. Ya Allah Subhanahu Taala. Seolah-olah ilmunya di fikirannya sebagai satu data yang cukup banyak. Itu semua tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan seterusnya tuan-tuan, dan juga yang terakhir, kaedah ataupun panduan untuk bermujadalah, iaitu kita kena menguasai topik, maudhu' perbincangan secara mendalam, terutama untuk mempertahankan, selain daripada memberi maklumat, menyampaikan ajaran, kita juga kena bersedia sebagai pendakwah untuk mempertahankan kebenaran Islam. Khususnya ketika musuh-musuh mempertikaikan, menghina, menjatuhkan kedudukan, martabat agama Islam, ataupun isi kandungan Al-Quran, ataupun kata-kata peribadi Nabi Muhammad SAW, kita kena bersedia mempertahankan. Jangan berdiam diri. Tapi caranya masih lagi dengan ahsan, iaitu dengan idea-idea, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Kita dah jumpa ramai yang bila berdebat, akhirnya dengan menggunakan kaedah ini, mereka terpesona dan hati mereka telah pun dilembutkan. Mu'allafatu qulubihim. Sebab itu mereka ini disebut peringkat awal, mu'allaf, dilembutkan. Jadi kita doa tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agar usaha-usaha mengajak kepada kebenaran ini tidak ada noktahnya, sama ada bergelar orang alim, ustaz ataupun tak bergelar dengan gelaran tertentu. Misi dakwah ini adalah tanggungjawab bersama, sebab Al-Quran diturunkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita sendiri yang telah beriman kepada Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW serta hari kebangkitan. Contoh yang telah ditunjukkan oleh para sahabat amat hebat. Dakwah-dakwah mereka yang telah sampai ke serata dunia, yang akhirnya menyebabkan kita telah Islam. Dan kita telah berselamat. Akidah kita, syariat kita, akhlak kita. Ini kenapa? Mereka telah pun meneruskan usaha-usaha dakwah ini dengan pelbagai cara, termasuk pendekatan mujadalah dengan cara yang baik. Sebab itu ini tersebar dengan cara yang harmoni, aman, damai, tanpa berlaku pertumpahan darah, sebagaimana yang telah didakwa oleh musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi marilah kita mengambil iktibar daripada ayat yang kita bacakan pada hari ini, iaitu bersedia mempertingkatkan ilmu, sama ada ilmu itu berkait dengan ilmu agama khususnya atau ilmu-ilmu lain yang boleh menyokong kekuatan kita untuk kita berdakwah, sama ada cara hikmah atau cara mau'izatil hasanah ataupun cara mujadalah hiyallati ahsan billati hiya ahsan. Semuanya perlu kepada ilmu, dan semuanya perlu diasah menjadi satu kemahiran dan pengalaman, agar dakwah-dakwah kita ini menjadi dakwah yang menjadi ikutan kepada sasaran kita. Dan untuk itu kita kena mulakan dengan orang yang terdekat, pasangan, anak beranak, kaum kerabat, ahli keluarga, sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW sendiri tunjukkan kepada kita. Dakwah kepada isterinya, perempuan yang pertama memeluk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang terdekat dengannya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam, dan lain-lain. Dengan kemahiran-kemahiran itu, akhirnya kita mampu untuk menyampaikan tentang Islam ini kepada sesiapa sahaja dengan penuh keyakinan. Tuan-tuan dan puan, marilah kita mengambil manfaat daripada ayat yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, bukan saja untuk diri sendiri,
tapi untuk manfaat dan kebaikan umat manusia, khususnya agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sekarang itu dahulu tuan-tuan budaya Quran kita pada pagi ini berkait dengan surah Al-Isra ayat 50 hingga 58 muka surat 287. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan dengan Al-Quran ini menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi yang baik itu sekali lagi adalah daripada Allah Ta'ala, dan salah silap adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf zahir dan batin, dan selamat berpuasa untuk hari-hari seterusnya. Mudah-mudahan puasa kita, amalan kita, sama ada besar ataupun kecil, wajib ataupun sunat, sentiasa diterima oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.